Okay, untuk kelas hari ini saya nak terangkan dengan kamu macam mana nak kira diskaun tunai dan juga diskaun niaga. Okay, so memang kena rujuk pada latihan yang tarikh 24 hari bulan tu. Okay, sekejap saya buka, saya sharekan sekejap Okay, so awak bukalah latihan yang tu. Awak buka je awak punya latihan tu. Yang mana yang dah buat saya dah tanda. Yang hari tu Bitul dengan Lina macam tak buat lah kan. Okay. Aida yang buat. Okay. Tapi tak apalah. Mungkin tak buat sebab tak faham. Okay. Mula-mula hari tu untuk kelas yang pertama. Okay, kelas yang pertama kamu dah awal-awal tu kita dah belajar tentang jenis-jenis dokumen. Okay, ada dokumen sumber dan juga dokumen bukan sumber. Okay, kalau kamu masih lagi tak faham apa tu dokumen, dokumen tu adalah apa-apa sahaja bentuk kertas okay, ataupun bukti urus niaga yang secara bertulis ataupun bercetak. Okey, maksudnya contoh urus niaga tu apa? Urus niaga tu adalah apa-apa saja yang berlaku dalam perniagaan. Okey, contohnya kita nak mulakan perniagaan nasi lemak ketam. Okey, contoh nasi lemak ketam. Jadi kita mesti nak ada barang. Okey, jadi kita nak ada barang untuk kita masak nasi lemak. Okey, jadi barang tu kita mesti beli. Apa cara kita nak beli barang tu? Okey, sama ada kita beli secara tunai atau kita beli secara kredit ataupun secara hutang. Okay, bila kata perkataan secara kredit, maknanya secara hutang. Okay, jadi bila kita nak beli barang tu, contoh kita beli barang secara tunai, kita pergi dekat e-Conceive, kita beli secara tunai dan kita dapat, kita bayar, lepas tu kita dapat apa daripada cashier tu? Respon. Kalau kita pergi e-Conceive, kita nak buat nasi lemak, kita beli barang. Kita dapat apa? Ulang balik dah? Dapat resit. Resit, okey, dapat resit. Okey, sebenarnya yang panjang tu kan, yang bentuk panjang tu itu nama dia bil tunai. Okey, kalau kita tak belajar akaun kita tak tahu. Kita kata semua benda pun kita kata resit. Okey, tapi sebenarnya kalau yang panjang macam tu, bila kita pergi dekat supermarket kini ke kedai pun, dia keluarkan daripada mesin yang masuk duit dia tu. Okey, yang itu nama dia bil tunai. Okey, okey. Lepas tu kalau resit pula, contohnya kita pergi pula, lepas tu kita tengok rumah kita tak ada rice cooker, kita pun pergi kedai elektrik, kita beli rice cooker, okay, lepas tu kita bayar dekat dia duit, dia pun bagi kita resit sebab dia panjang sikit. Okay, sebab apa? Orang tu dia dapat duit, dia pun tulis resit, dia bagi kita resit. Okay, sama juga kalau awak contoh, itu yang kalau kita nak berniaga. Kalau sekarang dalam kehidupan awak sebelum ni, masa bulan 2 kita jual buku okay, awak beli buku kat sekolah, mak balik bawa apa? Bawa buku dan juga bawa apa? Apa dokumen dia tu? Apa dokumen dia? Beli buku kat sekolah gitu. Tak tahu, tak tengok mak balik ambil buku je, resit dia tak tengok. Okay, itu pun resit juga. Okay, bila cikgu terima duit daripada ibu bapa, cikgu pun keluarkan resit. Okay, macam tu. Okay, itu semua secara tunai. Kalau secara hutang, okay, contoh kita nak buat nasi lemak hitam tadi tu, kita nak kena beli banyak sangat santan. Okay, jadi kita belilah santan tu banyak-banyak, santan kotak tu beli banyak dan kita beli secara hutang. Okay, secara hutang ataupun secara kredit. Bila secara kredit, dokumennya tak bolehlah bil tunai ataupun resit. Okay, dokumen yang terlibat adalah, siapa boleh bagi tahu saya dokumen yang terlibat apa? Mula daripada huruf I. Invoice kot. Betul lah, invoice. Okay, invoice tu adalah untuk urus niaga secara kredit ataupun secara hutang. Okay, baik. Jadi, itu contoh-contoh dokumen dan awak dah explore, awak dah cari, dah dengar, dah baca berbagai-bagai jenis dokumen yang ada. Okay, dokumen sama ada dokumen sumber ataupun dokumen bukan sumber. Okay, so daripada dokumen tu kita belajar pula tentang diskaun. Okay, awak tahu pula tentang diskaun. Okay, nampak tak slide saya ni? Nota ni nampak? Nampak. Alright, diskaun ni. Boleh rujuk juga yang awak punya lah. Okay, diskaun ni adalah untuk urus niaga, jual barang lah. Okay, contohnya kalau saya peniaga, saya adalah
pemilik nasi lemak ketam tu. Awak semua ni adalah pembeli lah. Okay. Dia ada dua jenis yang saya boleh bagi diskaun pada awak semua ni. Okay. Yang pertama adalah, alamak, mana hilang? Okay. Yang pertama adalah diskaun niaga dan yang kedua adalah diskaun tunai. Okay. Diskaun niaga, selamat datang Ryan. Okay. Ni kita rujuk pada nota yang hari sebelum cuti sekolah 24 hari bulan ni. Okay, baik. Diskaun niaga, okay, walaupun nota awak tu betul, saya cuma tekankan sikit lah. Diskaun niaga adalah tujuan dia untuk menggalakkan pembeli ni beli secara pukal. Okay, pembeli beli secara pukal ataupun secara banyak. Okay, daripada awak nak beli contoh situasi dia. Okay, saya jual tadi nasi lemak ketam. Kata okay, kalau awak beli satu, harga dia RM10. Okay, satu set RM10. Tapi kalau awak beli 10, saya bagi awak diskaun 10%. Okay, berapa agaknya kira? Awak contoh satu set nasi lemak ketam harga RM10. Kalau awak beli 10 dah berapa? 100, betul? Saya kata kalau awak beli 10 set nasi lemak ketam, saya bagi awak diskaun niaga 10%. Tadi kalau awak beli 10 tu dah dapat RM100. Harga dia kena bayar RM100. Tapi saya bagi diskaun niaga 10%. Maknanya berapa dapat diskaun niaga tu? 10% kali berapa? Saya ulang balik. Okay, kalau awak beli satu nasi lemak ketam harganya satu set RM10. Kalau awak beli 10 set nasi lemak ketam, saya bagi awak diskaun niaga 10%. Maknanya harga tu semakin berkurang ke semakin meningkat nanti awak kena bayar? Berkurang. Ya, semakin berkurang. Jadi awak rasa awak nak beli tak 10? Nak. Kalau awak ada duit awak rasa bolehlah beli, ada diskaun, betul tak? Okay, itu maksud dia. Jadi semakin kalau awak beli 20, kalau awak beli 20 saya tambah lagi diskaun awak jadi 20%. Nampak makin banyak kan? Jadi orang ada diskaun niaga lah, orang pun nak beli makin banyak. Itu tujuan diskaun niaga tu diberikan. Okay, faham tak diskaun niaga tu? Faham. Okay, contohnya kita nak kira contoh Okay, tadi satu set nasi lemak ketam harganya RM10. Kalau awak beli 10, okay, kalau awak beli 10 set maknanya dah berapa ringgit awak kena bayar? 100. RM100. Okay, tapi awak dapat diskaun 10%. Maknanya kita kena kira 10% daripada RM100. Berapa ringgit? RM1. 10% daripada 100. RM10. Berapa ringgit? RM10. RM10. Jadi awak kena bayar RM100 tolak berapa ringgit? Berapa diskaun tadi? 10%. 10% bersamaan berapa ringgit tadi? 10% kali RM100. RM10 kan? Okey, maknanya RM100 tolak RM10. Jadi awak kena bayar berapa ringgit? RM90. Ya, RM90. Makin banyak kena bayar ke makin sikit kena bayar? Makin sikit. Makin sikit. Jadi nak beli tak? Belilah kan. Rugilah tak beli sebab ada diskaun. Okey. Okey. Itu diskaun niaga. Okey, seterusnya diskaun tunai pula. Okey, diskaun niaga ni sama ada kita nak bagi orang yang beli secara hutang ataupun secara tunai, tak kisah. Okey, maknanya kalau orang tu nak beli barang secara kredit ataupun secara hutang pun kita boleh bagi diskaun niaga, atau kalau dia beli secara tunai pun kita boleh bagi diskaun niaga. Okey, berbeza dengan diskaun tunai. Okey, diskaun tunai dia bagi pada orang yang beli secara hutang saja. Okey, bagi pada orang yang beli secara hutang saja, tujuannya nak suruh orang tu bayar hutang cepat. Okey, tujuannya nak suruh orang tu bayar hutang cepat. Okey, contohnya tadi kita jual nasi lemak ketam tadi kan RM10. Okey. Okey, awak pun masa awak nak buat kenduri, awak kata, cikgu saya nak beli 100 pack nasi lemak ketam. Tadi harga satu pack berapa ringgit? 10. RM10. Jadi kalau nak beli 100 pack, berapa jumlah awak beli?
1,000. 100 darab RM10 lah, jadi berapa? 1,000. Ya, jadi awak beli perbelanjaan awak RM1,000. Alamak cikgu, saya ni tak cukup duit. Saya hutang boleh tak? Boleh. Bila awak nak beli secara hutang, saya pun bagi dokumen. Dokumennya apa tadi? Invoice. Invoice. Okay, jadi saya keluarkan dokumen dekat dekat invoice tu. Sorry. Okey, jadi dekat invoice tu saya pun tulis awak punya pembelian 100 nasi lemak ketam darab RM10 bersamaan dengan RM1,000. Jadi saya kata, okeylah awak beli banyak, saya bagilah diskaun niaga. Okey, saya bagi dulu diskaun niaga daripada RM1,000, saya bagi diskaun niaga pun 5% katakan sebab awak beli secara hutang kan. Okey, saya bagi 5%. Jadi daripada RM1,000 awak beli, saya kata okey, saya bagi awak diskaun niaga 5%. Okey, kirakan berapa jumlah diskaun niaga tu? 5% kali RM1,000. 50. RM50, betul. Okey, jadi yang awak kena bayar RM1,000 ke, lebih daripada RM1,000 ke, kurang daripada RM1,000? Kurang daripada Kurang dari 1,000. Betul, kurang daripada RM1,000. Maknanya RM1,000 tolak RM50 dapat berapa? Hmm. 950. Ya, RM950 awak kena bayar. Okey, ni dah tolak dengan diskaun niaga. Okey, lepas tu saya pun kata, saya ni nak menggalakkan awak bayar cepat ni. Saya pun buat diskaun tunai. Saya kata, okey, kalau awak bayar hutang RM950 ni, awak bayar dalam masa 10 hari. Saya kata dalam masa 10 hari awak bayar, awak akan dapat diskaun 10% lagi. Kalau awak bayar dalam masa 10 hari, awak akan dapat diskaun 10% lagi. Maknanya awak akan bayar berkurang lagi ke bertambah lagi? Berkurang. Berkurang lagi. Okey. Tapi kalau awak bayar makin lambat, awak bayar dalam masa 20 hari daripada hari awak beli hari ni, diskaun awak dah jadi 5% saja. Okey, daripada 20 hari, diskaun awak 5% saja. Maknanya makin lambat awak bayar, diskaun tu makin sikit ke makin banyak? Makin sikit. Makin sikit. Maknanya kalau diskaun tu sikit, awak bayar banyak ke sikit? Banyak. Awak bayar banyak sikit lah. Itu diskaun tunai. Makin lama kita bayar, makin sikit diskaun tu. Okay, tujuan dia apa? Tujuan dia supaya orang bayar cepat lah. Jadi kalau awak ni ada duit, sebenarnya awak ada duit. Jadi saya cakap macam, saya bagi awak pilihan. Okay, betul. Kalau awak bayar dalam masa 10 hari, saya bagi diskaun 10%. Tapi kalau awak bayar dalam masa 20 hari, saya bagi diskaun 5%. Yang mana awak nak ambil? Bayar dalam masa 10 hari. Betul. Okey, tu kalau kita ada duit, kan kita ada keupayaan tunai untuk bayar hutang, kita akan ambil yang diskaun yang lebih tinggi. So itulah diskaun tunai. Okey, dah jelas tak diskaun niaga dengan diskaun tunai? Jelas. Aida boleh? boleh cikgu. Lina boleh? Lina boleh? Ryan boleh? Ya, Boleh. ada suara. Boleh. Najwa boleh? Najwa? Ya cikgu, boleh. Faham Alright, baik. Okay, kita sambung. Okay, ni kita nak pergi pada latihan yang hari tu. Okay, yang banyak yang salah. Okay, ni invoice. Okay, saya tanya dia lah. Okay, invoice. Okay, jadi daripada invoice ni menunjukkan urus niaga ni secara tunai ataupun secara kredit. Kredit. Secara kredit. Betul secara kredit. Okay. Saya ajar sikit macam mana kita nak nak baca invoice ni. Okay, secara kredit tu maksudnya secara apa tadi? Kredit. Secara Secara hutang. kredit. Ya, Hutang. secara kredit. Maksudnya secara hutang. Okay. Siapa yang jual bunga kek wah ni dia punya barang-barang dia adalah bunga kek wah, bunga mawar putih, anak pokok durian. Siapa yang jual barang ni? Nursery Mira. Okay, Nursery Mira. Betul. Okay, maknanya nama perniagaan yang dekat bahagian atas ni adalah pengeluar dokumen invoice ni. Okay, bila pengeluar maknanya dia lah penjual. Okay, nama yang kat bawah ni adalah pembeli lah.
Okay, so yang beli adalah pohon Mekah. Bila urus niaga ni berlaku, Ryan? Bila urus niaga ni berlaku? Oh, Ryan. Okay, tak tahu. Lina, bila urus niaga ni berlaku? 3 Mei 2018. Lina cakap apa suara tak dengar lah. Lina boleh chat tak? Type kat chat. Bila urus niaga ni berlaku? Tak ada. Okey ni tarikh 3 Mei 2018. Okey ni tarikh dia lah. Okey jadi betul. Okey thank you Lina. Okey 3 Mei ni Okey jadi ada 3 barang yang diniagakan lah. Bunga kekwa, bunga mawar putih dan anak pokok durian. Okey ni macam ni cara dia. Bunga kekwa dia beli 700 unit, 700 kuntum lah. Okey satu kuntum harga RM7.5 jadi jumlahnya 2,500. Bunga mawar putih 200 kuntum, satu kuntum harga RM4 jadi jumlahnya 800 dan anak pokok durian dia beli 100 pokok, satu unit pokok harga RM10 nilainya RM1,000. Tambahkan ketiga-tiga untuk 3 barang ni dapat 4,300. Okay, 4,300. Okay, ni. Okay, 4,300 ni adalah jumlah yang dia beli. Okay, ataupun jumlah yang dia beli secara hutang lah, invoice kan. Jadi diskaun niaganya 20%. Ni dia dah kirakan dah. So 20% kali 4,300 dapat 860. Dia dah kira. Perlu tak kita kira lagi? Perlu tak kita kira? Tak perlu sebab dia dah kira. Jadi jumlah hutang pohon Mekah ni, jumlah hutang dia cuma tinggal 3,440. Ini saja hutang yang dia kena bayar. Okey, tinggal ni saja 3,440. Okey, sampai sini faham tak? Faham. Okey, ni ada diskaun niaga ni dia dah kira. Biasa dalam soalan diskaun niaga memang dia dah kira lah. Okey, jadi barulah dekat sini, dekat sini, kenapa ni? Okey, barulah dekat sini dia bagi syarat untuk diskaun tunai. Okey, ni lah namanya diskaun tunai. Sebab diti lah. Okey, diskaun tunai. So syaratnya ada 2. Kalau dia bayar ni 10%, kalau dia bayar dalam 5 hari. Dan kalau dia bayar dalam 14 hari, dia kena bayar, dia dapat diskaun tunai 5% sahaja. Daripada nilai mana? Daripada nilai 3,440. Daripada nilai sinilah. Okey, jadi contoh macam mana kita nak kira hari? Kita kena kira daripada tarikh ni. Lepas tu penting kita tahu dokumen ni berapa hari bulan. Okey, urus niaga ni berlaku pada berapa hari bulan. Macam ni 3 hari bulan 5. Okey, 2018. Okey, maksudnya kalau 5 hari daripada 3 hari bulan 5 kita kena kira. 3 hari bulan tu kita dah kira. 3. Keluarlah jari awak tu. 3 hari bulan. Okey, kita nak kira 5 hari sampai berapa bulan? 3, 4, macam mana dari saya ni? 5, 6, 7. Maknanya sampai berapa bulan ni? Yang hari kelima ni? 7 hari bulan 5. Ya, sampai 7 hari bulan 5. Okey. Kalau sampai 7 hari bulan 5, awak bayar, awak dapat diskaun 10%. Tapi kalau 8 hari bulan 5. Okey, dah masuk 8 hari bulan 5 sampai dia kata 14 hari. Okey, maknanya kita kira daripada tarikh 3 hari bulan. Nak kira sampai 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai 16 hari bulan. Kalau daripada 8 hari bulan 5 sampai 16 hari bulan 5 kita bayar, kita dapat diskaun berapa peratus? 5%. Tapi kalau kita bayar selepas 16 hari bulan 5, kita dapat tak diskaun tunai? Tak. Tak dapat sebab dah lebih daripada tempoh yang dibagi. Okey, jelas tak ni? Jelas. Okey. Okey, jadi contoh
Okay, sekarang kita beli 3 hari bulan. Bila orang dah bagi kita diskaun, okay, Amira ni dia dah bagi diskaun 10% 5 hari. Jadi Mekar pun kata, pohon Mekar ni dia punya owner dia pun kata, kejap orang hantar makanan, kejap. Are you okay guys? Guys, are you okay guys? Tentu hari ni tak ramai. Itulah tu. Kalau ada Syarul. Itu. Amboi Okay, dah boleh tak? Boleh. Okay. Alright. Apa tadi? Okay, kalau kita contoh kan, dia beli 3 hari bulan, jadi dia tengok ada diskaun ni, sambung Okay, jadi dia kata saya nak bayar pada 5 hari bulan 5. Okay, contoh dia nak bayar pada 5 Mei. 5 hari bulan 5. Jadi berapa diskaun dia dapat? 10% ke 5% ke tak dapat langsung? 10. Berapa peratus? 10%. Ya, betul. Sebab apa? Sebab dia dalam masa 5 hari. Maknanya sebelum 7 hari bulan tadi kita dah kira. Okay, kalau dia bayar 6 hari bulan 5 dapat diskaun berapa? 10% juga. Kalau dia bayar pada tarikh 10 hari bulan 5, berapa peratus? 5. 5%. Dah faham? Ni kalau dia bayar 10 hari bulan 5. Okey, ni kita tengok tarikh. Berapa pula? Macam mana pula nak kira diskaun tunai dia? Okey, macam mana nak kira diskaun tunai dia? Okey, kalau 5 hari bulan 5, awak kata tadi dia dapat diskaun berapa peratus? 10%. Jadi nak kira 10% daripada 3440 tu. Jadi berapa nilai dia? 344. Betul, 344. Okey, jadi berapa yang dia kena bayar? 3096 tolak. Semakin bertambah ke semakin berkurang dia kena bayar? Berkurang. Ya, semakin berkurang. Jadi berapa dia kena bayar? 344. Tolaklah 3440 tolak 344. Jadi berapa dia kena bayar? 3096. 3096. Faham tak? Faham. Senang kan? Okey, ni kalau 10 hari bulan 5 pula. Okey, kalau 10 hari bulan 5 dia dapat diskaun berapa peratus? 5. 5%. Bagus. Jadi 5% bersamaan berapa? 5% kali dengan 3440. Jadi dapat berapa? 172. 172. 72. Jadi berapa yang dia kena bayar? 3268. Semula 3268. 3268. Okey. Berbeza ke tidak? Okey, bagus Okey, berbeza tak jumlah yang dia kena bayar pada tarikh 5 hari bulan dengan yang dia kena bayar pada 10 hari bulan? Beza ke tak? Beza. Makin bayar awal tak kena bayar banyak ke bayar lambat yang bayar banyak? Bayar lambat banyak. Ya, bayar lambat 10 hari bulan 5 bayar banyak 3,268 daripada hutang dia 3,440. Tapi kalau bayar cepat daripada 3,440 tinggal RM3,096 je kan. Kalau lebih lagi daripada tarikh 16 hari bulan kita bayar katalah ujung bulan 5, 25 hari bulan 5 baru kita bayar. Okay, katalah kita bayar pada tarikh 25 Mei. Okay, kita bayar pada tarikh 25 bulan 5. Berapa kita kena bayar? 3440. Betul, 3440. Dah tak ada lagi diskaun tunai. Kenapa jadi macam ni? Okay, 3440. Okay, sampai sini okey tak? Cikgu kurang faham lah, boleh tak boleh? Okay, 3440. Okay, sampai sini okey tak? Apa? Najwa tak faham. Najwa tak faham. Sekejap. Okey, boleh. Sampai sini okey? Okey. Okey. Aida okey?
Okey. Ryan? Okey. Lina? Okey Lina. Tak ada suara Lina. Lina chat je Lina. Najwa tak faham. Okey, kita cuba pula buat soalan ni. Ni baru contoh saya bagi. Okey, sekarang baru kita nak tengok soalan ni. Okey, berapakah bayaran yang perlu dijelaskan oleh pohon Mekah sekiranya bayaran dibuat pada 5 Mei 2018? Oh, dah ada dah sama pula kebetulan tarikh ni. Ni 5 Mei 2018. Jadi dia tanya berapa bayaran yang perlu dijelaskan. Maknanya berapa yang kena bayar. Adakah dia tanya kita diskaun? Tak. Dia tak tanya kita, dia tak suruh, dia tak cakap pun tolong kira diskaun. Tapi untuk kita kira berapa yang perlu dijelaskan, kita kena tak kira diskaun tu? Kena. Ya, kena. Okey, jadi tarikh 5 hari bulan yang penting adalah tarikh 5 hari bulan Mei. Jadi 5 hari bulan Mei daripada 3. 3 tu kita kira tak 3 hari bulan? Kira. Kira. Jadi 3, 4, 5. Jadi berapa hari? 3. 3 hari. Najwa tengok 3, 4, 5. 3 tu apa? 3 tu adalah tarikh 3 hari bulan, tarikh kita beli. Okey, jadi 3 hari. Bila 3 hari kita dapat diskaun yang ini. 10% 5 hari. Maknanya kita dapat diskaun 10%. Okey, jadi kita kena buatlah 10% daripada nilai 3,440 bersamaan dengan 344. Itu diskaun dia. Okey, jadi yang kena bayar adalah 3,440 tolak 344 sama dengan 3,096. Okey, right. Seterusnya. Okey, ni cuba pula awak buat. Berapakah bayaran yang dijelaskan oleh pohon Mekah sekiranya bayaran dibuat pada 9 Mei? Nak bayar 9 Mei. Dia tanya bayaran 9 Mei. Jadi kita kena kira daripada tarikh berapa bulan tadi? Gar. Ha? 3. 3 hari bulan. Jadi 3 tu kita kira tak? Kira. Kira. Okey, keluarkan jari masing-masing kira. Berapa hari dia sampai 9 hari bulan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Okey, Bitu kata 7. Aida kata berapa? Sama. Ya je sama. Jari kan tak sama. Ada jari yang gemuk, ada jari yang kurus. Lah. Okey, Ryan. Lina kata 7. Okey, Ryan kata berapa? 7. 7. Okey, Najwa? Okey, 7. Betul. Okey, maknanya 7 hari. Bila 7 hari, kita layak tak dapat diskaun 10%? Tak. Kenapa tak layak? Layak. Layak. Kenapa layak? Kurang dari 10. Kurang 10? Ni. Dia kata 5 hari. Maknanya kalau kita bayar dalam masa 5 hari daripada tarikh 3 hari bulan, kita dapat diskaun 10%. Sekarang awak kira tadi 7 hari kan? Awak kira 7 tu adalah 7 hari. Daripada 3 hari bulan nak pergi 9 hari bulan. 7 hari. Maknanya dia, adakah dia dalam 5 hari 7 tu? Ya. Taklah. Dia 5 tu 7. 7 kan dah lebih daripada 5. Maksudnya dia tak boleh ambil, dia tak boleh dapat diskaun yang 10%. Sebab 10% kalau bayar dalam masa 5 hari. Sekarang awak kira tadi 7 hari. Jadi layak tak dapat 10% ni? Macam tu. Faham? Okey. Faham. Dia dalam 5 hari je. Maknanya tadi kita dah kira kalau daripada 3 hari bulan, kalau dia bayar sampai 7 hari bulan dia dapat 10%. Tapi ni bayar 9 hari bulan, dah lebih daripada 7 hari bulan tadi kan. Okey, maknanya tak dapat 10%. So awak dapat berapa peratus? 5%. Ya, 5%. Ryan, jelas tak kat situ? Ya. Saya ulang balik Okey, daripada 3 hari bulan nak pergi ke 9 hari bulan ni, okey, jadi awak kata tadi 7 hari. Okey, saya tulis sini.
7 hari. Jadi bila 7 hari, kita tak dapatlah yang 5 hari punya. Sebab ni jadi 10% untuk 5 hari. Kita dah 7 hari, dah terlebih daripada 5 hari kan. Jadi kita dapatlah diskaun yang untuk 14 hari ni iaitu 5%. Okey, kira berapa dia punya diskaun dia? 5% kali berapa? 5% kali berapa? 3440. Betul. 3440. So berapa dapat? 172. Berapa? 172. 172. Dah kira tadi Okay, jadi berapa yang kita kena bayar? 3268. 3440 tolak 172 Macam tu buat dia. Saya ni dah beli tab dah untuk pakai dengan pen dia tapi tak boleh connect pula. Bila nak guna tak jadi. Paksalah guna ni PDF ni. Jadi 3268. Okay, sampai sini jelas ke tidak? Jelas. Okay. Alhamdulillah. Aida boleh? Najwa boleh? Ryan boleh? Boleh. Okay, boleh. Bagus kan? Alright, baik. Yang ketiga, C. Berapakah bayaran yang dijelaskan oleh pohon Mekah sekiranya bayaran dibuat pada 23 Mei? 23 Mei. Bayaran dia tanya bayaran. 23 Mei. Jadi kita nak bandingkan 23 Mei dengan tarikh mana? Tarikh 3. Ya betul, tarikh kita urus niaga lah 3 hari bulan. Jadi kiralah 3 tu kira tak? Kira. Kira. Jadi kira 3 sampai 23 berapa hari? 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan jari jari gemuk, jari kurus semua keluar. Tak cukup jari kaki. Terasa. Okey, Najwa kata 21 lagi. Tak cukup jari sendiri, ambil jari adik sebelah. Dah belum? Lina kata 21. Okey lagi, Ryan. Ryan mengejut adik dia ni. 21 lagi. Aida. 21. 21, betul? Betul? Kau kerja mak ke apa? 21. 21 hari. Okey, jadi 21 hari layak diskaun yang mana? 5 hari, 14 hari. Layak yang mana? Tak ada diskaun. Tak ada. Ya, dia tak layak yang Ada. mana-mana. Sebab dah terlebih daripada tempoh maksimum 14 hari pun. Okey? Jadi tak layak. So, maknanya berapa yang dia kena bayar? 3440. Betul. So dia kena bayar 3440. Kalau soalan ni dia extend sikit, kenapa dia kena bayar 3440? Sebab dia tak layak dapat diskaun tunai kerana dah lebih daripada tempoh 14 hari. Okey, boleh? Boleh. Senang. Senang kan? Senang. Dah faham tenang. Alhamdulillah. Right. Lepas tu ni pula yang bawah ni pohon Mekah pula. Okay, ni awak buat sendiri lah cuba. Okay, sebab tadi saya dah jelaskan, ni awak dah boleh buat sendiri. Betul. Okay. Jadi latihan yang tarikh 24 hari bulan tu kiranya hari ni awak buat semula. Okay, so hari ni nanti saya tambah lagi 2 lagi soalan. Okay. Okay. Untuk kira diskaun ni lah. Diskaun ni tak banyak. Dia kalau keluar pun soalan untuk SPM, dia keluar dekat soalan 1. Okay, untuk kertas 2 kan, soalan struktur dia suruh kira macam tu lah. Maka dia 2 je. Okay, lepas tu dengan soalan dekat objektif. Okay, tapi kalau kita basic ni kita tak kuat, kita sayang lah walaupun 2 kan. Daripada markah 2 tu lah nak tentukan sama ada kita ni B nak pergi A ke, A nak pergi A plus ke, macam tu. Okay? Okay. Okay, ada tak soalan apa-apa? Tak ada. Okay, betul. Okay, Aida, ada soalan? Tak ada. Okay, Ryan? Tak. Tak ada. Sadah? Sadah pula Najwa. sorry. Najwa? Tak ada. Cikgu, yang diskaun niaga tu dia tak kira sekali Alright, good. Okay, diskaun niaga dia dah kirakan.
Okey, ni tadi awal-awal, Sakdah dah tertinggal tadi. Okey, diskaun niaga ni dia dah kira nampak ni. Tolak diskaun niaga 20%. Okey, maksudnya dia dah kirakan siap-siap. Okey, jadi 20% daripada jumlah keseluruhan yang dibeli 4,300 dapat 860 dah tolak. Jadi jangan lagi tolak daripada 3440. Okey, dah cukup. Dia dah kirakan dah siap-siap. Okey, sama juga dengan soalan 3 ni pun dia dah kirakan dah diskaun niaga. Okey. Cikgu, macam mana kalau ada soalan yang tak kira? Soalan yang tak kira diskaun niaga. Okey, kalau dia tak kira, soalan tu dia akan bagi kat bawah ni Okey, contohlah soalan 3 ni dia tak bagi diskaun niaga. Jadi dia tulis kat nombor 1 dia kata diskaun niaga 10%. Jadi awak kena kira lah. Dia nanti kalau dia tak bagi diskaun niaga, ni semua dia potong. Ni dia potong. Tak ada. Maknanya dokumen ni sampai sini je. Sampai 500. Lepas tu dia entry kat sini dia katalah diskaun niaga katakan kalau dia bagi diskaun niaga kita tak nak ambil 10 lah, 10 senang kan. 8%. Okey, jadi awak kira berapa diskaun niaga kalau 8% daripada 500? Kenapa? 40. Berapa? 40. Okey, betul 40. Jadi kalau dapat diskaun niaga 40, jadi jumlah yang kena bayar 500 tolak 40 bersamaan dengan berapa? 460. Ya, jadi jumlah hutang dia tinggal 460. Okey, lepas tu barulah kalau kita nak kira pula, ni contoh kalau kita nak pergi pula kalau dia bayar dalam masa 10 hari. Jadi kita kira daripada tarikh dia beli 6 hari bulan. 6 pergi 10 berapa hari? 5 hari. 6, 7, 8, 9, 10, 5 hari. Jadi dia dapat diskaun yang mana? 10 ke 5? 10. Dapat 10%. Jadi awak kira 5 hari, betul. Jadi dia layak dapat diskaun tunai 10%. Jadi 10% kena kali dengan 460 lah. Okey, kali dengan jumlah hutang dia yang dah tolak dengan diskaun niaga. Jadi tolak darab dengan 460. So berapa dapat diskaun dia kalau 10 hari bulan ni? Ya, 46. Jadi diskaun tunai dia 46, maka yang dia bayar adalah 460 tolak 46. Jadi berapa? 400? Betul, 414. Okey, ini kalau dia tak bagi diskaun niaga dalam invoice ni. Okey, awak kena kira macam ni. Tapi biasanya soalan dia memang bagilah diskaun niaga tu dia dah bagi dalam invoice. Okey. Nanti saya bagi satu soalan yang mana awak kena buat invoice. Okey, saya akan bagi soalan daripada buku teks. Awak kena buat invoice. Invoice ni samalah macam dalam yang kita buat ni. Okey, tapi awak buat sendiri. Cikgu, kalau jawapan dia ada RM22.50 Tulis juga 50 sen. Kita tak boleh bundar dulu. Ada sen-sen pun kita ambil juga. Okey. Okey, lagi soalan? Ryan? Okey, Lina, ada lagi kemusykilan? Tak ada. Najwa? Dah jelas? Tak ada, dah jelas Okey, Alhamdulillah. Betul, okey? Okey. Okey, Aida? Okey. Okey. Siapa yang ni nanti saya akan share. Okey. Siapa yang pakai tudung elok boleh onkan kamera, saya nak print screen lah attendance hari ni. Tak pakai. Boleh tak? Ryan boleh on kamera tak? Boleh tak? Okey, jom on kamera sekejap, saya print screen. Lina? Tak boleh? Okey. Okey, Aida boleh Aida? Najwa boleh? Boleh tak boleh? Okey, tak boleh saya print screen je. Okey, next time
kena get ready lah. Najwa so boleh. Najwa boleh. Najwa boleh, amboi lah. Najwa cepat. Satu, saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mana Najwa ni? Okay. Okay, thank you. Okay, ada tak lagi soalan? Tak Tak ada Alright. So, hari ni buat balik latihan tu lah. Okay. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Ada soalan boleh tanya Okay. Okay, kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, bye. 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 Okay. Bye-bye. Baik, cikgu tunggu kita semua keluar.